Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengudikan surat-surat watikah pelantikan kepada ketua-ketua perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Majlis berlangsung di Istana Nurul Iman. Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mula-mula berkenan mengudikan surat-surat watikah pelantikan kepada Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Haji Awang Alaihuddin bin Pihin Orang Kaya di Gadong Sri Lela Datuk Seri Utama Haji Awang Muhammad Taha, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik India, dan Tuan Yang Terutama Awang Haji Adnan bin Haji Muhammad Jaafar, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Belgium. Ke bawah Duli Maha Mulia seterusnya berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Puan Yang Terutama Nahida Rahman Shumona, Pesuruhjaya Tinggi Republik Rakyat Bangladesh ke Negara Brunei Darussalam. Dan Tuan Yang Terutama Heng Ek Yeow, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam. Selepas majlis mengudikan surat-surat watikah pelantikan dan majlis menyebahkan surat-surat tauliah pelantikan, ke bawah Duli Maha Mulia berkenan menerima menghadap ketua-ketua perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baharu. Baginda juga menerima menghadap ketua-ketua perwakilan asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu secara berasingan. Ke bawah Duli Maha Mulia mula-mula berkenan menerima menghadap Pesuruhjaya Tinggi Republik Rakyat Bangladesh. Juga hadir Tuan Jalal Hossain, Setiausaha Pertama Buruh Suruhanjaya Tinggi Republik Rakyat Bangladesh. Ke bawah Duli Maha Mulia seterusnya berkenan menerima menghadap Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura menyertai Tuan Yang Terutama Tuan Raymond Chow, Timbalan Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura, dan Colonel Yeo Jun Hua Desmond, Penasihat Pertahanan Republik Singapura. Turut hadir semasa majlis tersebut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erawan bin Pihin Datuk Pekerjaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Shah Bandar Datuk Seri Setia Haji Awang Muhammad Nawawi bin Pihin Orang Kaya Shah Bandar Haji Awang Muhammad Taha, Setiausaha Sulit dan Laila Rahsia ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan Yang Amat Mulia Pengiran Pegawai Laila Bentara Istiadat Raja dalam Istana, Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan, Pengiran Haji Abu Bakar, Grand Chamberlain. Bagi mendukung hasrat Majlis Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam yang telah melancarkan garis panduan protokol hijau pada 30 Januari lalu, diadakan majlis pelancaran kempen kebersihan dan penghijauan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya. Majlis berlangsung di bangunan BIBD Connex, Taman Mahkota Jubli Emas, Bandar Seri Begawan. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Protokol hijau adalah satu garis panduan bagi sektor kerajaan untuk melaksanakan Dasar Perubahan Iklim Kebangsaan Negara Brunei Darussalam BNCCP dan menjadikan premis kerajaan sebagai zon bebas botol plastik serta penanaman sehingga 26,000 pokok menjelang penghujung tahun 2021. Majlis diselanjutkan dengan pelancaran kesedaran kebersihan dan penanaman pokok di pusat bandar yang diugaihkan oleh Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan.
Antara aktiviti yang diadakan semasa kempen ini adalah peneraman sebanyak 29 anak pokok jenis Busina Green di sekitar kawasan Jalan Residensi yang disumbangkan oleh Bank Islam Brunei Darussalam BIBD sebagai salah satu tanggungjawab sosial korporat. Aktiviti kempen juga akan diadakan sepanjang tahun di keempat-empat daerah. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Hari Commonwealth yang disambut setiap tahun pada hari Isnin kedua dalam bulan Mac mengetengahkan bagaimana 54 buah negara anggota Commonwealth bergabung dan bekerjasama untuk mencapai beberapa matlamat antaranya melindungi sumber semula jadi dan meningkatkan perdagangan. Majlis Perasmian Plan Black Queens Commonwealth Canopy QCC dan acara penanaman pokok di Taman Rekreasi Hutan Simpan Brakas. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber Semula Utama dan Pelancongan. 54 anak pokok ditanam di Taman Rekreasi Hutan Simpan Brakas yang merupakan salah satu daripada 3 kawasan hutan di bawah inisiatif QCC. Selain Taman Negara Ulu Temburong, Hutan Simpan Batu Apoi dan Taman Rekreasi Hutan Pulau Selirong. 54 anak pokok tersebut merupakan simbolik daripada jumlah negara Commonwealth selain mendukung dasar kebangsaan perubahan iklim negara Brunei Darussalam. Juga hadir Yang Berhormat Dayang Khairunisa binti Haji Awang Ash'ari, ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku pengasas bersama Green Brunei. Pemasaran makanan dan minuman yang tidak berhemah kepada kanak-kanak boleh menyumbang kepada kenaikan kadar obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Menurut Menteri Kesihatan, berdasarkan kaji selidik mengenai amalan pengiklanan dan pemasaran makanan dan minuman kepada kanak-kanak pada Disember 2020, 90% ibu bapa, penjaga dan wakil industri makanan dan minuman serta agensi pengiklanan dan pemasaran berpendapat industri berkenaan mempunyai peranan penting dalam mengawal pendedahan dan kuasa atau pengaruh pengiklanan dan pemasaran makanan dan minuman yang tidak sihat kepada kanak-kanak di negara ini. Berucap semasa majlis pelancaran kod pemasaran makanan dan minuman yang berhemah kepada kanak-kanak di negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar menjelaskan media sosial adalah antara platform atau saluran pengiklanan dan pemasaran yang paling kerap digunakan untuk mengiklankan makanan dan minuman yang tidak sihat di negara ini. Menteri Kesihatan berkata hampir semua ibu bapa dan penjaga bersetuju kerajaan ke bawah Dulia Maha Mulia perlu memantau peraturan mengenai pengiklanan dan pemasaran makanan dan minuman yang mengandungi tinggi garam, gula dan lemak tepu kepada kanak-kanak. Sementara 82.5% ibu bapa dan penjaga bersetuju yang kod pemasaran membantu mengurangkan kadar obesiti dalam kalangan kanak-kanak di negara ini. Bagi negara Brunei Darussalam, penggubalan kod dikenal pasti sebagai salah satu tindakan merentasi sektor di bawah inisiatif Multi-Sectoral Task Force untuk kesihatan itu memberikan permulaan terbaik bagi setiap kanak-kanak. Ianya juga terkandung dalam Pelan Strategik Kementerian Kesihatan 2019-2023 khususnya dalam pencapaian matlamat mencegah dan mengawal penyakit-penyakit tidak berjangkit. Dengan adanya kod dan pemerigaannya nanti, ianya diharap akan dapat memberikan bimbingan kepada para pengusaha industri makanan dan minuman serta industri pengiklanan dan pemasaran agar dapat melahirkan rasa bertanggungjawab atas tata cara pemasaran produk-produk makanan dan minuman terutama sekali kepada kanak-kanak. Kod tersebut juga boleh dijadikan sebagai sumber rujukan yang bermanfaat bagi para penggubal dasar dan pihak berkepentingan. Kod akan dilaksanakan secara berfasa menerusi pelbagai platform pengiklanan dan pemasaran. Program dan acara bersempena Hari Wanita Antarabangsa tahun ini yang dirancang oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan yang diselenggarakan oleh pelbagai pihak dari sektor swasta, persatuan, penyokong wanita serta perwakilan asing melalui perbincangan isu-isu penting dihasrat dapat dimanfaatkan oleh kaum wanita demi pembangunan wanita yang lebih mampan.
Berucap semasa majlis forum perdana sempena sambutan Hari Wanita Antarabangsa, Daeng Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan dan Sukan berkata, selaku pengerusi ASEAN tahun ini, negara Brunei Darussalam akan mengetengahkan isu pembangunan wanita di rantau ASEAN sebagai salah satu deliverable di bawah tunggak Komuniti Sosio-Budaya ASEAN. Kepada semua kaum wanita, teruskanlah berusaha dan teruskan bersikap wajar dan berdaya saing dalam meningkatkan kualiti kehidupan dan kesejahteraan masing-masing, keluarga dan masyarakat. Kita harus bersepakat dan bersama-sama dalam memperjuangkan peningkatan martabat wanita. Apabila wanita melangkah bersama dalam arus pembangunan negara tanpa batasan, ianya akan memberikan impak yang positif dan negara yang kita sayangi akan mendapat faedahnya juga melalui peningkatan produktiviti, ekonomi, keharmonian sosial dan juga kemakmuran hasil suntikan pengupayaan wanita. Hadirin berhormat Dayang Nek Hafimi binti Abdul Hadi, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Video rakaman perutusan daripada Tuan Muhammad Nasiri bagi pihak United Nations Women dan Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Lim Jock Hoi, Setiausaha Agung ASEAN juga disampaikan dalam acara tersebut. Ibnu Abdul Rahman Abdullah bin Semasa sesi dialog bertajuk Pembangunan Wanita Menurut Islam secara dalam talian bersama Profesor Madya Dr. Nur Saliha Muhammad Saleh, Pengarah Institut Hadis dan Akidah daripada Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, antara lain menekankan wanita mempunyai tanggungjawab yang besar dalam pembentukan dan pembangunan keluarga dan masyarakat Islam. Dalam negara yang semakin maju, peranan wanita dalam pembangunan negara menjadi semakin penting. Sementara sesi perbincangan panel bertajuk Kepimpinan Wanita dalam Pembangunan Negara, antara lain mengongsikan sebahagian besar wanita sekarang terlibat dalam pelbagai pekerjaan di luar rumah, daripada aktiviti ekonomi tidak formal hinggalah kepada bidang profesional. Sesi perbincangan melibatkan beberapa orang ahli panel. Here that have to switch on the hat to be final year projects for undergrads as well as Suntikan vaksin COVID-19 penting lebih-lebih lagi bagi mereka yang menghidap beberapa penyakit kronik. Menurut Pengiran Dr. Muhammad Ali bin Pengiran Anak Rosli Zana, Pegawai Perubatan Kementerian Kesihatan, individu yang mempunyai masalah kesihatan tersebut lebih berisiko untuk mendapat gejala yang lebih serius jika dijangkiti COVID-19. Pengiran Dr. Muhammad Ali berkata kesan sampingan suntikan vaksin tersebut adalah gejala ringan dan tidak berpanjangan. Vaksin COVID-19 adalah penting, terutamanya di kalangan individu yang mempunyai masalah kronik seperti masalah jantung, masalah paru-paru, kencing manis dan obesiti. Kesan sampingan yang dilaporkan secara umumnya adalah gejala ringan dan tidak berpanjangan seperti sakit pada tempat penyuntikan, keletihan, sakit otot, demam ataupun sakit kepala. Kita boleh mengambil ubat penahan sakit seperti paracetamol jika anda memerlukannya. Sekiranya gejala bertambah teruk, bolehlah mendapatkan nasihat kesihatan di klinik-klinik yang berdekatan. Jika mengalami kesan sampingan seperti yang dinyatakan, atau anda merasa risau mengenai masalah kesihatan anda bolehlah mendapatkan nasihat kesihatan dengan segera atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148. Vaksin ini boleh didapati di keempat-empat daerah di negara Brunei Darussalam. Bagi daerah Brunei dan Muara, ianya boleh didapatkan di stadium tertutup. Bagi daerah Tutong, vaksin boleh didapati di Hospital Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Mutadibillah. Bagi daerah Belait, Hospital Suri-Suri Begawan. Dan bagi daerah Temburong, ianya boleh didapatkan di Hospital Pangeran Isteri Hajah Mariam. 4 lagi kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam melaporkan tiada kes jangkitan baru dicatatkan kemarin. Sementara itu, jumlah kes jangkitan di negara ini sebanyak 190, manakala 1 kes disahkan sembuh.
Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 49 kes. 702 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 14,355 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 564 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 107,536 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Kajian serantau ASEAN mengenai wanita, keamanan dan keselamatan yang dimajukan di bawah kepimpinan bersama Majlis Wanita ASEAN SCW-SCWC bermula secara maya bagi meningkatkan kesedaran mengenai penemuan kajian dan pelaksanaan cadangan mengenai kenyataan bersama bagi mempromosikan wanita, keamanan dan keselamatan dalam ASEAN merentasi 3 tonggak masyarakat ASEAN dan dengan rakan dialog ASEAN lainnya dan rakan pembangunan. Mesyuarat secara maya bermula dengan ucapan alu-aluan Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Lim Jock Hoi, Setiausaha Agung ASEAN, diikuti dengan ucapan Puan Yang Terutama Melissa A. Brown, Kuasausaha Misi Amerika Syarikat ke ASEAN dan Pengarah Serantau bagi Wanita Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Asia dan Pasifik. Hadir Datin Hajah Siti Hajar binti Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof yang dipertua Majlis Wanita Brunei Darussalam antara disentuh semasa mesyuarat penemuan utama kajian serantau dan langkah yang dicadangkan bagi menggerak dan mempercepatkan tindakan pelaksanaan kenyataan bersama bagi mempromosikan wanita, keamanan dan keselamatan dalam ASEAN merentasi 3 tonggak masyarakat ASEAN dan pembasmian kemiskinan dan jurang perbezaan jantina. Majlis Wanita Brunei Darussalam juga menyertai sidang video webinar mengenai wanita dan persekitaran mencapai matlamat perkembangan yang berdaya tahan. Majlis diadakan di Ibu Pejabat Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam di Kampung Anggrek Desa. Sidang bermula dengan ucapan daripada Tuan Yang Terutama Kong Fok, Timbalan Setiausaha Agung ASEAN bagi Masyarakat Kebudayaan Sosio-Budaya. Antara tajuk yang dibincangkan ialah mempertahankan wanita dan keadilan iklim serta inisiatif dan perkembangan wanita dan persekitaran dalam ASEAN. Menurut Datin Haja Masti binti Haji Ali, Naib yang dipertua 2, Majlis Wanita dan Penasihat Perkumpulan Wanita WI telah menyertai Go Green Protocol. Di negara Brunei Darussalam, kerana telah mempunyai satu tujuan mengenai dengan alam sekitar lah, iaitu menuju untuk menjadikan negara Brunei Darussalam sebuah negara yang rendah karbon dan berdaya tahan dan mampan selaras dengan wawasan negara 2035. Negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara ASEAN telah menjalankan beberapa kegiatan, inisiatif yang dijalankan oleh agensi-agensi kerajaan seperti mengurangkan penggunaan tenaga, menggunakan air dikurangkan, mengurangkan penggunaan kertas dan penggunaan plastik